Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dibangunkan pada pagi ini, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita duduk di hadapan Kecil TV menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sedang penonton pada pagi ini tanggal Rabu 19 Ogos 2020 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1441 Hijrah dan esok 1 Muharram 1442 Hijrah, tahun baru dan salam Mal Hijrah diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Baik, pada hari ini kita bakal membincangkan topik fiqh berkenaan dengan sah dan batal dalam hukum fiqh. Bagaimana kupasan, pencerahan dan perbincangannya sebentar lagi kita akan berikan kepada penonton-penonton semua bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua. Baik, sebelum itu saya maklumkan awal kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi dengan kami, boleh pergi ke 3 saluran kita. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau WhatsApp di talian 011 1233 6480 dan jika ada penonton-penonton yang tak berkesempatan pagi ini untuk melihat di Kecil TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3, di situ juga kita ada boleh bertanyakan soalan di bawah poster yang tertera. Terima kasih diucapkan kepada penonton-penonton setia dan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas pada hari ini bakal menjawab persoalan-persoalan dari penonton-penonton, yakni Prof Madya Dr. Muhammad Suki Othman. Apa khabar Ustaz? Selamat datang ke studio. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Hari ini hari terakhir di dalam bulan Zulhijjah dan mungkin Ustaz ada sedikit pesanan untuk masuk ke tahun baru 1 Muharram. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pesanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung tahun Hijrah 1441 dan malam nantilah kita akan masuk 1442 Hijrah dan moga-moga insya-Allah dengan meningkatnya tahun baru ini sebenarnya dia memendekkan lagi umur kita. Itu yang pastinya. Kadang-kadang kita duk tengok bahawa umur kita rasa panjang lagi, rupanya bila naik tahun baru pendek lagi umur kita. Maka dengan sebab itu pesan saya untuk diri saya dan juga untuk semualah, sama-sama kita berusaha insya-Allah untuk memanfaatkan setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Setiap waktu yang ada tu kita buat sesuatu itu dengan cara yang terbaik yang menepati hukum syarak. Sebab kata penyair Arab dia kata apa? Amsil ladzi qad marra an qurbihi ya'jizu ahlur ardi an rattihi. Semalam yang berlalu kita rasa begitu hampir dengan kita, tetapi seluruh penduduk dunia tidak dapat mengembalikan hari semalam. Maknanya begitu waktu masa yang sangat berharga pada kita. Jadi hari ini ni 29 Zulhijjah kan, 1441 Hijrah, dia tak akan datang kembali dah. Betul. Tak akan berulang lagi dah. Besok kita masuk 1442 Hijrah. Jadi moga-moga apa yang berlaku pada tahun 1441 ini kita muhasabah untuk kita perbaiki kehidupan kita dan juga kita meletakkan keazaman yang terbaik insya-Allah untuk menjelang 1442 Hijrah ini insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Bila mana bertambahnya umur maka berkuranglah waktu di atas dunia ini. Baik, untuk yang patut kita ambil peduli sebenarnya nak masuk ke 1 Muharram esok. Baik, berkenaan dengan topik perbincangan kita pada pagi
ini berkenaan dengan fiqh, sah dan batal dalam hukum fiqh, dan saya kira penonton-penonton ada banyak persoalan yang nak diajukan dan nak dapatkan satu kefahaman berkenaan dengan apa iaitu sah dan batal di dalam apa amal ibadat yang kita lakukan. Jadi jom kita dengarkan dahulu mukadimah perbincangan kita pada pagi ini. Sekali lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita membicarakan tentang topik yang berkaitan dengan hukum hakam. Ya, betul. Yang berkaitan dengan fiqh dan juga berkaitan dengan usul fiqh, iaitu tentang sah dan batal. Kalau kita lihat dalam hukum ni, dia ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi adalah wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu yang merupakan perintah ataupun larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan pilihan yang diberikan kepada kita. Kalau benda wajib itu satu perkara yang mesti kita tunaikan. Kalau kita tak tunai, kita berdosa haram. Kalau sunat itu memang dituntut untuk kita tunaikan, tetapi taklah sampai tahap kalau meninggalkannya itu berdosa, tidak. Cuma kalau buat sebagai satu bonus, sebagai satu tambahan, kita mendapat pahala di atas yang kita laksanakan itu wajib dan juga sunat. Yang merupakan satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala haram dan juga makruh berbentuk larangan. Allah larang. Haram ni maknanya kalau buat juga diancam dengan neraka. Dosa yang mana ianya sesuatu yang sepatutnya bahkan wajib untuk kita tinggalkan, untuk kita tidak laksanakan. Makruh satu perkara yang dianjurkan untuk kita tinggalkan. Iaitu taklah sampai tak haram, tetapi kalau kita tinggalkan, kita tak buat dia, kita mendapat pahala. Dan juga yang ketiga mubah ataupun harus, ia diberi pilihan. Baik, itu hukum taklifi. Tapi dalam perbincangan kita ini termasuk dalam hukum wad'i. Hukum wad'i itu para ulama sepakat menyatakan sebenarnya hukum wad'i ini, perbincangan ulama ada yang sepakat menyatakan ia terbagi pada 3 bahagian: sebab, syarat dan juga mani'. Sebab, syarat dan mani'. Dan para ulama juga ada yang menyatakan 5 tambah lagi sah dan batal ataupun fasid. Jadi itu dia punya perkaitan antara perkara tersebut. Dan hukum wad'i ini adalah khitabullah ta'ala alladhi yaqtadi ja'al allati sababan li syai' aw syartan lahu aw mani'an minhu. Itu yang disebut oleh para ulama usul, iaitu menyatakan bahawa khitabullah ta'ala yang menghendaki dijadikan sesuatu sebagai sebab. Sebagai sebab bagi sesuatu atau syarat ataupun penghalang, ataupun kita sebut dalam konteks sah batal, sesuatu itu sah ataupun batal. Baik. Jadi ringkasnya kalau kita sebut tentang sah ni, dia begini, dalam pelaksanaan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada perkara yang disebut sebagai ibadat, ada disebut sebagai muamalat. Ibadat khusus dan juga muamalat yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi sah ni kita mudahnya kalau kita nak faham ya, dalam konteks yang mudah faham, bila sebut sah ataupun as-sahih, as-sahih, sah kan, dia asalnya dia kalau kita makna yang asalnya dia bermaksud daripada kita kata sesuatu yang sunyi daripada keaiban ataupun yang tidak ada sebarang cacat celah. Itu asal maksud sahnya tu. Ataupun dalam mudahnya kalau kita nak faham sah ni dalam konteks hukum syarak adalah sesuatu yang dilakukan menepati hukum syarak. Kena dengan rukun dia, kena dengan syarat dia, maka dia sah lah. Contohnya solat. Solat ni ada rukun dia, ada syarat-syarat dia. Kalau lah solat yang dilakukan menepati rukun, maka solat itu sah. Menepati syarat, solat itu sah. Tapi kalau solat tak kena syarat, syarat kena ambil uduk sebelum solat, tiba-tiba dia tak ambil uduk, maka bila tidak ambil uduk bermakna solatnya tidak sah. Betul. Kan? Begitu juga kalau rukun solat. Rukun solat baca Fatihah. Dalam solat ni kena baca Fatihah. Itu merupakan rukun. Rukun qauli ya, rukun qauli. Tiba-tiba dia tak baca. Ataupun bukan tak baca, baca tak betul. Maka pada ketika itu juga dia dijadikan ataupun dinamakan sebagai tidak sah. Jadi di situ kita lihat sah ini, bila kata hukum syarak, bila kita buat menepati hukum syarak dikira sah, dia memberi kesan syar'i, iaitu kesan syar'i. Contohnya, bila mana kita solat zuhur dengan rukun dan syarat, atau pagi tadi ni kita baru sudah selesai tunaikan solat subuh,
dengan menepati yang rukun, syarat dan sebagainya, maka sah. Bila sah ni kita terlepas daripada bebanan syarak lagi untuk menunaikan lagi, tak perlu dah. Maknanya terlepas daripada qada. Kita tak perlu qada sebab perkara tersebut sudah sah. Baik. Jadi begitu juga kalau jual beli muamalat, jual beli yang sah, maka berlakunya kesan dasar hukum syarak berpindah milik. Berpindah milik setelah berlaku jual beli, maka perpindahan milik itu berlaku. Baik, contoh bila mana Allah Ta'ala sebut idza qumtum ila salah, bila mana kamu nak salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bila nak salat, syarat dia apa? Kamu kena basuh muka, kamu kena basuh tangan sampai siku, kamu kena menyapu sebahagian kepala, kamu basuh kaki hingga ke buku lali. Maka itu syarat dia. Bila mana menepati syarat-syarat tersebut, sebagai contohnya, maka barulah dikira sah wuduk kita itu, bila mana kita tunaikan apa yang telah ditentukan, apa yang diwajibkan, maka itu adalah sah. Baik. Sah lawan dia apa? Lawan dia batal. Lawan dia batal. Batal ni maknanya sesuatu yang kita laksanakan menyalahi tuntutan syarak. Bila mana menyalahi tuntutan syarak, dan kalau kita tengok Quran banyak juga sebut tentang batalnya juga, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, sebagai contohnya tu kata batal itu. Wahai orang beriman, janganlah batalkan sedekah kamu. Sedekah cantik dah, tapi membatalkan pahala. Kerana apa? Kerana bila mana kamu mengungkit, menyakiti orang yang kamu bersedekah itu, jadi itu batal. Jadi batal dalam konteks hukum syarak ni adalah sesuatu yang dilakukan, ibadat yang dilakukan contohnya, yang menyalahi tuntutan syarak. Contohnya tadi, kalau kita kata tidak menepati rukun, tidak menepati syarat, maka pada ketika itu, apa yang kita tunaikan itu tidak sah. Contoh solat lah, mudah kita bagi contoh solat. Bila mana solat kita itu tidak bertepatan dengan hukum syarak, kita buat sesuatu. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan amalan yang tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka ianya rad, tertolak. Sebab apa? Sebab dia tidak menepati rukun dan sebagainya. Jadi apa kesan syarak dia? Kesan syarak dia adalah tidak gugur tuntutan itu. Bila mana batal, apa yang dibuat itu batal, maka tuntutan syarak masih ada kat dia. Betul. Maka dengan sebab itu dia kena qada dalam konteks solat. Kerana apa? Dia masih ada lagi perkara tuntutan. Kerana yang dibuat itu tidak sah, tak diterima. Dia kena buat semula sampailah benda itu betul. Sebagai contoh, contoh pernah satu ketika pada zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki ini, ada hadis yang panjang. Seorang lelaki ini dia masuk masjid, dia solat, dia datang jumpa Nabi. Nabi ada dalam masjid. Kemudian dia bagi salam dekat Nabi, Nabi jawab salam. Nabi kata apa kat dia? Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi solat semula sebab tadi kamu tak solat. Maknanya Nabi suruh solat semula sebab apa? Sebab solatnya batal. Itu yang tidak sah itu, kan? Batal. Kerana tidak bertepatan. Jadi dia solat pula, dia berjumpa Nabi, Nabi sebut benda yang sama. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Solat semula sebab tadi kamu tak solat. Kan? Akhirnya dah 2-3 kali dah solat, dah kali dia bertanya Nabi. Akhirnya Nabi ceritalah kat dia betapa solat itu tak betul, tidak ada tamakninah dan sebagainya. Jadi nak ceritanya bahawa itu menyebabkan batal. Bila batal, dia masih lagi tertanggung kesan hukum syarak kepadanya sebagai dia kena ulang qada dan sebagainya. Wallahu a'lam. Untuk mukadimah perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan sah dan batal di dalam hukum syarak. Kalau kita dapati sebentar tadi, yang mana dapat kita simpulkan, makna sah itu adalah bila mana melakukan sesuatu menepati hukum syarak dan kehendak syarak, dan batal itu berlawanan dengannya adalah bila mana melakukan sesuatu perkara yang menyalahi hukum syarak. Itu yang patut kita ambil berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini sebagai kunci perbincangan kita berkenaan dengan sah dan juga batal. Baik, mungkin kita nak ambil soalan dari penonton di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dari sahabat kita yang bertanyakan soalan. Dari Puan Nur Hayati Ismail, ada soalannya di skrin TV anda. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah sah dan batal dalam hukum fiqh ini kerana kesalahan dalam rukun utama
tertinggal atau bagaimana? Dan soalan yang kedua, adakah bacaan yang tidak sempurna juga boleh membuatkan sesuatu rukun tersebut menjadi batal? Dan yang ketiga, apakah perkara lain sebagai contoh doa kunut yang dibaca dalam waktu subuh harus diganti dengan sujud sahwi, sedangkan di Mekah mereka tiada bacaan kunut. Kepentingan sujud sahwi itu terpakai di dalam apa lagi keadaan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat. 3 soalan sebagai pembukaan pada hari ini. Jadi kita ambil dulu yang pertama berkenaan dengan adakah sah dan batal dalam hukum fiqh ini kerana kesalahan rukun utama, Ustaz. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Yat tadi yang bertanya soalan tentang apakah sah dan batal itu berlaku kerana kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam rukun. Ya, macam kita sebut tadi, ada perkara yang menjadi rukun dan menjadi syarat yang wajib dilaksanakan. Apabila ianya tidak dilaksanakan bertepatan dengan apa yang diperintahkan, maka perkara itu batal. Macam kita sebut tadi juga, bagaimana solat itu ada 13 rukun contohnya kan. Jadi mana-mana rukun yang ditinggalkan ataupun tertinggal menyebabkan membatalkan solat yang kita tunaikan tersebut. Jadi contohnya tak rokok kan, itu disebut rukun fi'li kan. Dan begitu juga tak niat ke, itu rukun qalbi, maka itu satu perkara yang menyebabkan tidak sah ataupun batal solatnya apabila dia melakukan sesuatu itu yang tidak bertepatan. Baik, satu. Yang keduanya adalah yang berkaitan dengan bacaan yang sempurna. Adakah menyebabkan sah batal juga ni? Baik, bacaan itu kena lihat bacaan yang bagaimana. Saya faham bahawa bacaan itu merujuk dalam kaedah solat lah kan. Bacaan yang bagaimana? Sebab bacaan ni ada yang bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat. Sah batal tu dia kaitan itu, dia ada kaitan kan. Jadi bacaan yang wajib contohnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu rukun qauli. Rukun qauli ni tuan-tuan, kalau kita ni balik rukun qauli ni, kita pun confuse juga. Rukun qauli tu apa dia ni? Rukun qauli, rukun bacaan. Yang wajib kita baca, yang wajib kita sebut, bukan dalam hati, kita sebut di mulut kita. Jadi wajib ni mesti disebut dengan betul, dengan sempurna tadi. Apa dia? Ada 5. Ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Sebutan Allahu akbar itu kena betul. Kalau disebut Allahu akbar, tak boleh. Membatalkan. Sebab apa? Sebab maknanya berbeza, tak sempurna. Itu takbiratul ihram. Kadang-kadang orang silap juga. Orang ingat takbiratul ihram tu angkat tangan tu. Angkat tangan bukan takbiratul ihram. Itu mengangkat tangan. Yang di mulut. Yang disebut tu Allahu akbar, itu yang rukunnya. Angkat tangan ni sunat je. Kadang-kadang bila orang tak faham dalam benda ni, dia duduk sibuk perbetul angkat tangan. Tak sengit sana, tak sengit sini, perbetul kat sini. Tetapi dia tak perbetulkan bacaan yang wajib tu. Sedangkan ini sunat. Yang wajib, yang menyebabkan batal ni bukan yang ni. Yang ni kau sengit pun tak apa. Dia tak batal. Cuma tak dapatlah pahala sunat yang sempurna. Tapi tak batal. Tetapi kalau sebutan tu tak sempurna, yang wajib itu, maka dia jadi batal. Baik, yang keduanya surah Al-Fatihah. Itu surah Fatihah. Dalam solat surah Fatihah. Tetapi kalaulah surah selepas Fatihah, itu tak apa. Bukan tak apa makna kita ambil lebih kurang. Tidak. Konsep dia kalau baca silap ke apa tak sempurna, tidak membatalkan. Tetapi kena baca bergelak lah ayat Quran kan. Tapi kita cerita sah batal itu. Yang ketiganya adalah tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Tahiyat ni sampai kepada tasyahud, sampai kepada asyhadu illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai kat situ ni baca kena betul, kena sempurna sebab dia merupakan rukun. Kalau baca tak betul, sabdu hilang ke apa, baris lari ke apa semua kan, huruf lari, maka pada ketika itu menyebabkan implikasi juga kepada solatnya. Kemudian yang keempat rukun qauli adalah tasyahud ni selawat Nabi pada tahiyat akhir. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya. So selawat itu juga rukun, kena sebut bagi betul. Dan yang kelimanya bagi salam. Bagi salam tu hak sebut tu. Assalamualaikum warahmatullahi, itu. Bukan paling tu sunat. Kan? Jadi maknanya sempurna tak sempurna bergantung kepada hak wajib atau yang sunat. Kalau tak sempurna pada yang sunat, dia masih lagi tidak batal. Cuma mungkin kekurangan pahala dan sebagainya lah. Tetapi kalau dia cacat pada yang wajib, maka ketika itu ia membatalkan. Jadi persoalan ketiga tentang kunut. Kita balik kepada cerita. Kunut ni wajib ke sunat? Sunat.
Tidak ada pandangan satu mazhab pun yang menyatakan bahawa ianya wajib. Tidak ada. Ini berbeza pandangan ulama khilaf. Pergi tengok di Mekah tak ada pula. Tadi soalan juga. Macam mana ni qunut ni? Di sana tak ada. Qunut ini merupakan khilaf di kalangan ulama. Sama ada ianya perlu dilakukan ataupun tidak. Hatta kita mazhab Syafi'i sendiri menyatakan sunat. Maknanya buat bukan wajib, sunat. Betul. Jadi kalau kita sendiri tinggal doa qunut, kita tertinggal walaupun kita berpegang kepada mazhab Syafi'i yang kita sunat baca, dia masih lagi tidak menjejahkan solat. Sebab dia melibatkan perkara sunat. Betul. Ini kadang-kadang orang tak faham. Kan orang kata Allah tertinggal doa qunut, nak ulang balik sembahyang kan, nak ulang balik solat. Sebab apa? Tertinggal doa qunut. Sedangkan doa qunut itu adalah merupakan perkara sunat. Betul. Bila sunat ini dia panggil sunat ba'at pula. Sunat ba'at ni macam mana? Sunat ba'at ni disunatkan kepada kita untuk sujud sahwi. Disunatkan pula, bukan wajib. Kan? Disunatkan pula untuk sujud sahwi kalau kita tinggal doa qunut. Tetapi bagi mazhab, contoh mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi yang tidak menyatakan sunat qunut subuh, mereka tak ada sujud sahwi lah. Jadi kalau kita pergi Mekah, kita ikut mereka, ikut imam je lah. Imam qunut, kita qunut. Imam tak qunut, kita tak qunut. Innama ju'ilal imam liyutama bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan dan sudah penonton. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali bersama keluarga besar Tanyalah Ustaz. Terima kasih kepada pencinta ilmu sekalian. Semoga kita dapat sesuatu pada hari ini untuk apa yang kita bincangkan berkenaan dengan topik fiqh sah dan batal di dalam hukum fiqh. Kalau tadi sebentar tadi kita dah berikan kepada anda berkenaan dengan apakah makna sah dan batal itu, semoga kita dapat memahami dengan lebih terperinci supaya tidak keliru lagi selepas ini. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook, tetapi kita tanyakan dulu kepada Ustaz berkenaan dengan asas di awal berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan mukallaf dan juga perkataan taklif itu sendiri. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan apa itu mukallaf dan juga taklif. Jadi kalau kita tengok daripada asal perkataan dia, kallafa, yukallifu, taklif. Dan bahawa mukallaf. Kan? Dan mukallaf itu dalam bentuk isim maf'ul. Baik, apa maksud kallafa yukallifu taklif? Taklif ini bentuk masdar, iaitu suatu pertanggungjawaban. Taklif maknanya ditaklifkan kepada kita, dipertanggungjawabkan kepada kita atas dosa dan pahala. Atas dosa tersebut kita nak kena tahu sah batal tu sebab nak menentukan dosa dan pahala. Sebab itu mukallaf itu merujuk kepada orang yang dipertanggungjawabkan. Betul. Siapa? Kan? Siapa yang mereka yang dipertanggungjawabkan atas dosa dan pahala. Sebab itu dia melibatkan golongan tertentu. Contohnya iaitu orang Islam yang sudah berakal, maka dia jadi mukallaf. Maka hukum taklifi jatuh kepada dia. Dosa pahala berada di atas, kita kata atas bahu dia lah. Dia ada ditimbang, dia nak buat dapat pahala kan berdosa. Tetapi kalau dia belum baligh, maka dia tidak ditaklifkan lagi. Kalau dia buat salah pun, salah tetap salah. Kita kena betulkan dia. Tapi dia tak berdosa lagi. Sebab dia belum lagi sampai tahap kepada mukallaf. Orang yang dipertanggungjawabkan, orang yang ditaklifkan dengan hukum syarak. Sebab apa? Sebab dia belum baligh. Satu. Begitu juga dia berakal. Berakal ni adalah syarat menjadi mukallaf juga. Berbeza dengan orang gila. Orang gila ni dia buat salah macam mana pun, dia tak sembahyang, dia tak solat. Kita nak kata apa orang gila? Ada kata-kata berdosa orang gila ni. Sebab apa? Sebab dia tak solat. Ada, dia bukan mukallaf. Dia bukanlah orang yang dipertanggungjawabkan dengan hukum taklifi, dengan hukum syarak. Sebab apa? Sebab dia tidak mampu. Sedangkan
Allah Ta'ala bagi akal itu, dengan akal itulah seorang itu dapat membezakan baik buruk, dapat laksanakan sesuatu. Tapi bila akal itu tidak ada, maka gugurlah taklif kepada orang tersebut. Maka dengan sebab itu orang gila dia tak termasuk mukallaf. Jadi maknanya perkara-perkara yang kalau kita ni dah akil baligh dah, kita jadi orang mukallaf. Bukan muallaf. Ada beza pula mukallaf dengan muallaf, kan? Muallaf orang dijinakkan hati dia dengan Islam. Dekat-dekat yang perkataan tu kan. Dekat. Tapi maknanya berbeza. Ini mukallaf. Jadi kita orang yang mukallaf. Jadi orang mukallaf tiba-tiba kita tak solat. Kita nak tengok orang tak solat ni, dia ni tak mukallaf ke? Gila ke? Belum balik ke? Gitu persoalkan. Jadi mana kena tengok kat situ kan. Jadi maknanya di situ kita semua yang akil baligh, kita seorang yang dipanggil sebagai mukallaf yang dipertanggungjawabkan, dibebankan pada kita dan satu tanggungjawab yang melibatkan dosa dan pahala. Ya Allah. Okay. Sebelum ni kita tertanya-tanya apakah kita biasa dengar perkataan mukallaf dan juga taklif, tetapi hari ini kita dapatkan kefahaman apakah makna sebenar di sebalik perkataan tersebut. Mukallaf mereka yang dibebankan dan taklif itu ada satu pertanggungjawaban ke atas seseorang itu. Baik, okey, kita ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Faizatun Mat Isa. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bagaimana kesepakatan semua para sahabat-sahabat selepas kewafatan baginda Nabi SAW berkaitan masalah hukum syarak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan sah dan batal? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga penonton kita Puan Faizatun Mat Isa atas soalannya. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Bagaimana kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok sahabat Nabi ni orang yang memang mengenali Rasulullah, yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu mengetahui hukum hakam langsung daripada Rasulullah. Bila timbul satu masalahnya, maka akan rujuk Rasulullah SAW. Masa Rasulullah hidup, pernah satu ketika bagaimana ada seorang ni dia bermimpi. Dia dalam satu perjalanan dia bermimpi yang menyebabkan dia kena mandi wajib. Tapi masalah dia luka. Dia luka di kepala. Luka kepala. Jadi tanya kawan-kawan. Misalnya kawan kan, ada kawan yang jenis tak rujuk dulu. Dia terus bagi petua dia, tak boleh kena mandi lah. Jenis jawab. Jenis jawab je. Mandi wajib lah, kena mandi lah. Dia tak ni sakit kepala. Mandi juga. Maka mandi. Bila mandi meninggal. Allahuakbar. Sebab apa? Luka kan? Luka. Maka pada ketika itu dirujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Rasulullah marah. Kenapa? Kenapa tak rujuk dulu? Kan? Rasulullah marah perbuatan tersebut. Lalu Rasulullah menyatakan cukup bagi dia untuk membalut tempat luka itu. Membalut tempat luka tersebut dan dia membasuhkan tempat-tempat lain yang boleh kena air. Kan? Jadi maknanya maka refer pada Rasulullah SAW. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat mereka tetap berpegang kepada Al-Quran, Quran dalam dada mereka, sunnah Nabi, memang mereka faham sungguh sunnah Nabi, dan sekiranya berlaku sesuatu perkara-perkara yang baru contohnya, mereka akan berijtihad. Dan perkara ini disahkan oleh Nabi SAW ketika mana menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Rasul tanya, apa kamu hukum dengan apa? Mula dia kata dengan kitabullah, kemudian dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau tak ada juga, maka berijtihad dengan sesuatu yang tidak bercanggah dengan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi zaman para sahabat ni tak ada masalah sangatlah dalam konteks pelaksanaan hukum dan sebagainya, sebab mereka lebih dekat dengan Nabi dan memahami apa konteks yang adalah hukum syarak. Maka dengan sebab itu kita tengok dalam fiqh sendiri, dia ada beberapa sumber, Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Maknanya itu selepas kewafatan Nabi. Zaman Nabi senanglah kita boleh rujuk kan, ataupun lepas kewafatan Nabi pun kena rujuk lagi Quran, hadis. Kalau kau tak ada, maka pada ketika itu barulah pergi kepada sumber-sumber yang lain. Sebab para sahabat dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada tempat rujuk di situ bila mana ada berlaku satu permasalahan. Dan disebutkan tadi bila mana nak menentukan satu hukum, ada Quran, sunnah, ijma' dan juga
kias. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Omar. Ya, awak apa kabarnya? Bagus. Bagus, alhamdulillah. Jadi soalan saya begini, doktor ya. Doktor, kita ni biasalah kita sembahyang fardu subuh Jumaat ya. Pak Imam selalu baca surah As-Sajdah ini. Bukan selalulah, memang kalau sembahyang solat ni fardu subuh Jumaat ni memang itulah dibaca. Tapi ada setengah mengatakan kepada saya sendirilah ni doktor ya. Kadang-kadang solat di rumah sama anak isteri, jadi imam pun tak baca pun yang tu kerana tak berapa nak hafal lah. Ni doktor. Jadi soalan saya, apakah boleh ditinggalkan surah As-Sajdah ini? Saya dengar ada yang kata sunat, ada yang kata perlu dibaca setiap kali subuh Jumaat. Apabila kita jadi imam, kita sembahyang solat sendiri pun. Jadi apakah sunahnya hukum kita membaca surah As-Sajdah ni pada solat subuh hari subuh Jumaat? Adakah ia perlu dibaca ataupun bagaimana kalau kita tinggal kerana kita tidak menghafal surah As-Sajdah ini? Itu soalan saya, Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Omar berkenaan dengan surah As-Sajdah. Adakah sunat ataupun kata tadi perlu dan mesti dibaca setiap solat subuh pagi Jumaat? Jadi bagaimana? Ada kekeliruan di situ? Silakan. Baik, terima kasih kepada Cik Ahmad Abdul Majid, pemanggil setia kita. Ditanyalah Ustaz ya. Ya. Terima kasih atas persoalan. Memang persoalan itu sangat baik kerana ia melibatkan banyak kekeliruan dalam masyarakat kita. Sehingga kan ada yang kata nak pergi solat hari Jumaat ni, nak pergi solat subuh, jom pergi solat subuh sujud sejadah. Ada pula nama solat subuh sujud sejadah. Kan? Dia sebenarnya begini, asal usul sujud sejadah itu, Nabi SAW pada hari Jumaat, Nabi pernah membaca pada pagi Jumaat, rakaat yang pertama surah Sajdah, rakaat yang kedua surah Al-Insan. Itu Nabi baca. Bila mana Nabi baca, untuk mendapat pahala sunat, untuk mengikuti ittiba'un Nabi SAW, maka disunatkan kepada kita untuk membaca ikut Nabi lah. Nabi baca surah Sajdah, maka kita pun baca Sajdah pada rakaat pertama. Rakaat kedua lepas Fatihah baca surah Al-Insan. Itu bukan baca tu nak sujadah, tidak. Yang disunatkan tu baca surah tersebut untuk memahami isi kandungan surah itu sebagaimana dibaca oleh Nabi SAW. Jadi bila mana baca surah Sajdah, ada tempat yang disunatkan sujud, maka sujudlah. Bukan pergi tu dengan tujuan nak sujud, tidak. Sehingga para ulama kata kalau pergi nak solat subuh dalam keadaan ketika nak sujud sejadah, maka batal solat daripada awal lagi. Kenapa? Kerana dia nak menambah satu rukun. Kerana dia tidak ada sujud dalam rukun ni, tak ada. Dia tu sujud sejadah itu hanya kerana ada bacaan surah Sajdah. Kan? Ada orang dia saja ambil dekat sujudnya. Kan? Ambil kat sujud je, dia baca kat sujud sebab nak sujud. Sebenarnya itu menyalahi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau betul-betul nak ikut sunnah, kita hafal dua-dua surah itu, surah Sajdah rakaat pertama, surah Al-Insan rakaat kedua, kita baca untuk dapat pahala sunnah. Oleh kerana pada surah itu ada tempat sujud, maka kita pun sujud. Tetapi bagi mereka yang tak hafal, tak ada masalah untuk baca surah lain pun. Sebab itu saya nasihatkan kepada imam pun, imam tempat kita, tak nak bagi orang keliru kan. Sebulan ada 4 minggu kan, lebih kurang kan. 3 minggu pagi Jumaat baca surah Sajdah dan surah Al-Insan. Seminggu lagi baca surah lain yang tidak ada sujud sejadah. Ataupun selang-selang ataupun selang-selang. Supaya apa? Supaya orang dapat faham, yang ini bukan wajib sebenarnya. Ini sampai tahap menganggap wajib, dan ada pun kes macam tu. Ada satu kisah yang saya nak cerita, kan? Pernah berlaku cerita betul, ada orang cerita kat saya ni. Satu surau pagi Khamis, imam baca surah Sajdah. Bila baca surah Sajdah, makmum ni jadi confused. Silap faham punya bahasa tu. Akhirnya ada yang tegur tu imam, subhanallah, tegur. Kan? Dia suruh tu imam tak baca kan? Tu imam biasa baca. Ada yang mufaraqah sebab dia ingat salah benda tu. Lepas solat ada wakil makmum ni, sebab ada yang teruskan ikut imam, ada yang mufaraqah. Ada wakil jumpa imam. Tanya imam, tadi siapa sujud dah? Imam kata, "Kang ni Jumaat." Kan? Dia confuse Jumaat. Dia confuse Jumaat. Sebab dia tak sembahyang Jumaat tengah hari tu. Lepas tu
Makmum kata, "Dok, Imam, ini memang hari Khamis." Bukan Jumaat. Imam terkejut, "Oi, hari ni hari Khamis, aku ingat Jumaat. Jom solat sembahyang balik," dia kata. Maknanya imam pun 2 kali 5 dengan 5 kali 2 untuk makmum tadi. Sebab apa? Sebab apa kena mengena nak solat baliknya? Padahal sah je. Sah saja. Nak baca surah sajadah hari apa pun tak apa. Jadi di sini kefahaman kita penting. Bukan solat subuh. Tu solat subuh sujadah tidak. Sunat pada kita ikut Nabi, baca surah sajadah dan surah insan. Kalau ingat. Kalau tak ingat, tak apa. Bacalah surah apa pun. Solat itu tetap sah. Sebab itu melibatkan perkara sunat. Jangan duk pergi saja nak pergi dengan tujuan nak pergi sujud tidak. Tapi kalau contoh dia nak baca juga surah Sajdah rakaat pertama dan surah Al-Insan rakaat kedua, tapi dia tak baca habis, boleh Ustaz? Mengikut yang dia ingat lah. Kalau dia hafal setakat tu je, surah Insan dia hafal separuh je. Macam separuh lah. Lama-lama dia tambah lagi. Mana usaha nak ikut Nabi tu ada. Betul. Tapi mengikut kemampuan dia. Kan dia tak hafal langsung. Tak apalah, tak hafal langsung. Baca Qul ya Allah je. Boleh juga. Mudah. Baik. Okey. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan yang sahabat kita tanyakan sebentar tadi, Tuan Omar Abdul Majid. Dan kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Mazni Hasan. Baik. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Baik, jika terdapat percanggahan di antara dalil sama ada sah atau batal dalam sesuatu perbuatan, bagaimana untuk kita berinteraksi dengan dalil-dalil yang dilihat yang saling bercanggah itu? Contohnya, niat puasa sunat adakah boleh diniatkan selepas tergelincirnya matahari atau tidak? Sebab ada hadis yang menyatakan siapa yang tidak memulakan niat puasa pada waktu malam maka tiada puasa baginya. Dan ada kes yang lain juga, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunat, hanya tiada makanan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana caranya nak menetapkan hukum sah atau batalnya dalam dua situasi ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Mazni Hasan. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan menentukan sah dan batal itu. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Macam mana bila berlaku percanggahan dalil, macam mana kita nak buat? Betul. Dia sebenarnya para ulama buat, kita ni ikut je. Kebanyakan orang awam ni ikut saja apa yang dibincangkan. Cuma kita tahu macam mana apa yang para ulama buat. Betul. Mereka mentaufiqkan antara dalil tersebut, iaitu sebagai contohnya kalau dalam konteks puasa tadilah memang ada hadis, kedua-duanya ada hadis. Yang pertama hadis daripada Hafsah min ummahatil mukminin juga, isteri Nabi juga, yang menyatakan Rasulullah SAW menyatakan man lam yubayt as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Sesiapa yang tidak berniat waktu malam sebelum subuh, sebelum fajar, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Tetapi ada dalil lain pula yang macam disebut tadi juga. Ketika mana Nabi SAW balik ke rumah waktu pagi, ni lepas subuh dah, waktu siang dah. Kemudian bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang makanan. Aisyah kata, tak ada apa nak makan. Maka Nabi kata, idzan inni shaim. Kalau macam tu, aku berniat untuk berpuasa. Maka di situ juga kalau kita lihat, pertama sekali, bila mana ada kedua-dua dalil ini, di sinilah ditaufikkan oleh para ulama tentang maksud yang kata niat puasa sebelum daripada fajar tadi waktu malam hanya merujuk kepada puasa wajib, puasa fardu. Jadi daripada situ terbitlah satu hukum yang dibincangkan dalam bab fiqh, iaitu puasa wajib, puasa qada ke, puasa Ramadan ke, puasa nazar ke, puasa kafarah ke, mesti niat waktu malam sebelum subuh. Kalau pagi ni sekarang ni Ustaz baru tengok, aku dah satu qada, aku tak qada, ingin nak qada, tak boleh dah. Sebab apa? Sebab sudah ba'dal fajri. Nabi kata qabla al-fajri. Itu tertakluk kepada puasa-puasa wajib. Manakala puasa sunat diambil dalil yang tadi. Puasa sunat sebab Nabi SAW dah balik rumah dah waktu siang dah, tanya bila tak nak makan, Nabi pun niat berpuasa. Maka di situ menunjukkan kepada kita mana-mana puasa sunat kita boleh niat sebelum tergelincir matahari, maknanya sebelum waktu zuhur. Jadi kata sekarang kan, pagi ni tak makan apa lagi, tak sentuh makanan lagi. Habis-habis program Tanyalah Ustaz ni baru rasa lapar nak makan, ingat nak puasa kan. Maka boleh puasa. Niat puasa sunat tak ada masalah. Tapi dengan syarat tak makan lagi. Kalau perkena nasi lemak 2 bungkus dah, lepas tu berasa macam nak puasa, tak puasa lah tu kan. Itu satu. Yang keduanya, para ulama juga berdalilkan kepada bila Nabi sebut sesungguhnya aku berpuasa, Nabi melafazkan.
maka di situ timbulnya lafaz. Faham? Kan? Sebab yang rukunnya, yang wajibnya adalah niat. Innamal a'malu binniat. Dalam apa juga ibadat. Dalam sama ada ibadat puasa, ibadat solat, ibadat zakat, niat. Niat kan, innamal a'malu binniat. Setiap amalan itu berdasarkan niat. Tetapi datang mana lafaz? Antaranya diistimbatkan oleh para ulama, Nabi pernah sebut, aku nak berpuasa. Maka di situlah boleh kita melafazkan niat. Yang disebut usollilah, nawaitu samaradin dan sebagainya. Maka tak timbul isu. Tetapi perkara itu tak masuk yang wajib lah. Dia sebagai tambahan sunat sahaja, sekiranya untuk mengukuhkan niat. Betul. Wallahualam. Kuncinya di situ adalah berbeza waktunya, sebab yang satunya wajib, yang satunya adalah sunat. Keluarga besar, tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Malam di TV3. Setiap ibadat yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dilihat, diterima ataupun tidak, mengikut sah ataupun batalnya sesuatu ibadat tersebut. Jadi, untuk mendapatkan kesempurnaan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajari apakah itu sah dan batalnya, apakah yang menyebabkan sesuatu ibadat itu jadi tidak sempurna. Baik, kebetulan kita belajar hari ini berkenaan dengan sah dan batal di dalam hukum fiqh. Kita nak ambil lagi persoalan-persoalan dari penonton-penonton untuk kita jawab, memberikan pencerahan. Baik, kita ada soalan di Facebook dari sahabat kita, Kasih Nurul Shah. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz, setiap lelaki perempuan yang sudah baligh wajib belajar hukum fiqh mengikut syariat Islam. Adakah sah amalan seseorang tanpa ilmu? Apakah keutamaan yang perlu kita pelajari dalam bab fiqh agar amalan hidup seharian kita dapat dijaga dan sempurna serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Kasih Nurul Shah atas soalan yang ditanyakan. Jadi katanya beribadat tanpa ilmu, adakah sah ataupun tidak? Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dalam Islam ni pertama sekali agama ilmu. Ya. Islam agama ilmu. Sebab itu ayat yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan fardu kepada setiap individu muslim. Sebab itu antara syarat sah amalan kita dan ataupun amalan kita nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah disebut oleh Al-Fudail bin Iyad. Dia kata ada dua benda. Yang pertama aswabuhu, yang kedua akhlasuhu. Ibadat yang dibuat itu tepat berdasarkan ilmu. Sebab kalaulah kita tak ada ilmu, macam tadi, kita tak tahu mana rukun, mana sunat. Akhirnya kita buat sunat, rukun tak buat. Sah ke tak sah? Tak sah. Kan? Kalau kita tak tahu, kita tak boleh beza ni, mana betul, mana salah ni, kita tak tahu. Maka kita pun buat ikut suka aja. Maka berkemungkinan besar waktu itu kita buat satu benda, satu perkara yang tidak bertepatan dengan apa yang diajar kepada kita oleh hukum syarak. Sebab tu saya sebut tadi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan amalan yang tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi, maka rejected. Tertolak. Kan? Tak diterima sebagai contohnya. Jadi kewajipan kita dalam apa jua kita nak buat, kita kena ada ilmu. Satu. Faham. Dalam fiqh ditanya tadi, apa yang kita nak buat ni? Yang paling penting dalam fiqh ni, pertama akidah. Akidah nak kenal Tuhan, kenal Allah. Selepas kita mengucap dua kalimah syahadah, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanggungjawab kita, tanda kita sebagai hamba Allah? Nak tunjuk dalam konteks pelaksanaan ibadat lah. Pelaksanaan ibadat itu
yang ada yang fardu ain, itu yang wajib. Contohnya fardu ain yang wajib atas setiap individu, nak solat, maka kita kena belajar cara solat yang betul. Nak puasa, kena belajar cara puasa yang betul. Nak pergi haji, rukun kan? Tahun ni tak pergilah kan? Tahun depan insya-Allah kan? InsyaAllah. Kena tahu apa rukun-rukun dia. Kalau tak buat, tak tawaf sebagai contohnya, tak sa'i contohnya, tak wukuf contohnya, maka ianya batal, dia tidak sah. Sebab itu pentingnya ilmu itu nak menentukan sah batal. Kalau tak ada ilmu, mungkin sangat-sangat ruang yang sangat luas kepada dia untuk melakukan sesuatu yang tak betul dan tak benar, tak menepati syarat, maka pada ketika itu tak sah. Contoh, saya ambil contoh mudahlah. Kita ambil wuduk. Kalau kita tak tahu betul-betul wuduk ni betul-betul syarat dia, kena air kena meratai. Tapi kita buat lebih kurang, kita tak ada ilmu, buat lebih kurang ni ada apa kita kata? Ada gam ke, ada yang kalis air kan? Yeah. Kita ambil wuduk, biarlah gam sikit ya, tak apalah kita kata, tak ada ilmu, maka kita solat dengan wuduk tersebut, solat kita tidak sah. Sebab apa? Sebab wuduk kita tidak sah. Nampak tak kat situ? Batal. Jadi di situlah pentingnya ilmu yang tidak wajib untuk belajar. Allah. Betul. Ilmu itu yang memberikan kita kefahaman bagaimana untuk menentukan sah ataupun batal di dalam sesuatu ibadat, tetapi kita terkadang itu agak sukar untuk mempelajari kerana mungkin ada sikap malas untuk mencari ilmu dalam kehidupan. Baik, berkenaan dengan perbincangan tadi sah dan batal dalam ibadat sebentar tadi, mungkin ada sedikit persoalan nak ditanyakan kepada Ustaz berkenaan dengan bagaimana kalau orang ini dia kita ambil contoh yang mudah dan dekat dalam kehidupan, yakni solat, dia hanya baca Al-Fatihah saja dalam setiap rakaatnya, tetapi surah selepas pada Al-Fatihah itu dia tak baca. Jadi adakah sah ataupun tidak? Tapi persoalan tu kita simpan dahulu, kita ambil dulu pemanggil di talian. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz dan Da'i, apa khabar? Imam Hanifah daripada Pulau Pinang. Abang baik, Mamu. Assalamualaikum, Mamu. Alhamdulillah, Tuhan Waalaikumsalam. Rahmatullah ta'ala satu. Baik. Mamu nak tanya apa hari ni, Mamu? Mamu nak tanya, Mamu dalam COVID-19 ni, Mamu lah jadi imam. Macam mana? Tapi, Mamu jadi imam. Oh, dalam family ya? Dalam family, Mamu lah jadi imam. Okey. Tapi, Mamu baca satu surah saja Mamu nak baca. Habis Fatihah, tabat. Habis Fatihah, tabat. Yang tu saja yang Mamu faham. Lain surah Mamu tak faham. Tapi lagu mana Mamu yang semayang dan imam Mamu ni? Atau Tuhan nak terima ke tak terima ke ibadat Mamu ni? Mamu, Tuhan Mamu tolong nak tanya ke Ustaz. Ustaz tolong dah tegur kat Mamu dan kat lain-lain orang kat mana. Tapi yang itulah Mamu, soalan Mamu ni. Assalamualaikum. Doa-doa kat Mamu biarlah Mamu dapat ilmu lebih sikit pada yang tu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mamu dari Georgetown, Pulau Pinang, Mamu Hanifah kalau tak silap namanya. Baik, kena dengan soalan yang diajukan sebentar tadi, bila mana solat hanya baca Al-Fatihah sahaja, tapi mungkin boleh kita bahagi kepada dua. Mungkin satu bahagian dia menjadi imam dan yang kedua dia solat bersendirian, Ustaz. Jadi bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih kepada Mamu daripada Georgetown, Pulau Pinang yang bertanya soalan. Mamu kata tadi dia lepas Fatihah dia baca tabat saja, tabat yada abi lahabin wa ta, surah itu. Dan ini tak tahu contohnya, bukan Mamu lah. Mamu bagi contoh ni untuk orang lain misalnya. Jadi boleh ke tak boleh? Persoalannya macam saya sebut tadi bahawa bacaan surah selepas daripada Fatihah itu ia tidak termasuk dalam perkara rukun atau tak masuk dalam perkara wajib. Dia masuk dalam perkara sunat. Maka bila dibaca surah selepas daripada Fatihah, dapatlah pahala sunat. Walaupun dia tak baca yang lain sebab dia hafal yang tu saja, maka dia baca itu saja pun memadai insya-Allah. Cuma kalau lama-lama ni kalau boleh nak ada peningkatan sikit, kan, takkan duduk setakat tu je kan, dia akan tambah baca yang lain pula, kan. Sama juga dengan persoalan tadi, yang mana kita baca Fatihah saja tapi surah lepas Fatihah tak baca, bagaimana solat kita? Solat kita tetap sah. Sebab apa? Sebab kita sudah menepati rukun. Fatihah itu rukun, tetapi surah selepas daripada Fatihah itu dia tidak termasuk rukun. Dia hanyalah perkara sunat. Maka dengan sebab itu kalau kita solat kita baca Fatihah tetapi surah selepas Fatihah kita tak baca, masih lagi sah. Cumanya
kurang pahala dari sudut itulah pahala bacaan surah tu ada pahalanya tersendiri kan. Jadi bila kita tak baca tak dapat pahala kat situ. Tetapi dia tidak menjejaskan solat. Tak jejaskan solat. Solat tetap sah. Wallahu alam. Untuk pencerahan berkenaan dengan dari soalan dari Mamu Hanifah sebentar tadi, yang mana mungkin ada kita juga yang terfikir adakah sah ataupun tidak. Jadi jawapannya sah sahaja, tetapi kita upgrade lah kita punya solat itu dan bawalah solat selepas daripada surah Al-Fatihah tersebut. Baik, soalan seterusnya di WhatsApp, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita namanya tidak tertera di situ. Baik, okey, ada Abdul Muiz katanya dari Pasir Putih, Kelantan, Pantai Timur datangnya soalan ini. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Dai, saya Muiz. Saya nak tanya, ada dua soalan. Yang pertama, apa beza syarat sah dan syarat wajib? Dan yang kedua, apa beza mani' dengan batal dan juga haram? Kenapa dibezakan sedangkan semuanya perkara mendatangkan dosa? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga Abdul Muiz soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz untuk pencerahan? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama sekali, syarat sah. Syarat yang menjadikan solat itu adalah sah. Walaupun dia nak sama juga. Contohnya, kalau dia tidak berwuduk, maka tidak sah solatnya. Maka dia syarat sahnya juga dia mesti ada wuduk. Dan juga dia suci. Suci daripada haid dan nifas sebagai contohnya. Kalau ada haid dan nifas, kalau dia solat kalau haid dan nifas, dia tidak sah. Itu dalam konteks itu. Syarat wajib ni maknanya siapakah yang diwajibkan? Kan dia berbeza kat situ. Siapa diwajibkan? Yang katakan solat orang Islam, dia kena wajib solat. Orang Islam, dia sudah berakal. Dia berakal, dia balik. Tapi kalau dia belum balik lagi, dia tak wajib solat. Tapi kalau dia solat sah tak? Sah. Sah. Sah, dia tak ada masalah kat situ kan. Tapi dia tidak diwajibkan. Sebab apa? Sebab syarat wajibnya tadilah mukallaf tadi sebagai contohnya. Kemudian apa beza ni? Beza yang kata apa tadi? Mani', haram, batal. Dia beza ni untuk menentukan hukum. Contohnya mani' ataupun mani' ni penghalang. Penghalang. Contohnya dia ni memang dia kena solat. Tiba-tiba ada penghalang. Apa penghalangnya bagi wanita? Datang darah. Bila darah itu dia menjadi mani' kepada solatnya. Maka dia tak solatlah, dia tak boleh solatlah. Kan? Sebab apa? Sebab ada penghalang. Tapi kalau tak ada penghalang, dia tetap melaksanakan solat macam biasa. Itu mani'. Haram ni perkara-perkara yang dia beza tadi. Haram tu dalam hukum taklifi kan. Haram ni ialah perkara yang dilarang lah mengikut apa yang ditentukan oleh hukum syarak. Apa yang larang sama ada larangan itu, haram ni larang berbentuk pastilah. Kalau buat juga berdosa lah. Benda-benda yang haram, benda-benda yang larang. Contohnya judi itu haram, arak itu haram, zina itu haram. Buat juga, maka perkara itu memang mendatangkan dosa. Manakala batal tu pula tadi, batal dia dalam keadaan dia buat sesuatu itu tidak bertepatan dengan hukum syarak. Maka dia kena pastikan untuk dia belajar, untuk dia buat sesuatu itu berdasarkan apa yang dia perintahkan. Dan bila dia buat dengan betul, baru dia jadi sah. Jadi mana itu istilah-istilah itu nak menentukan bagaimana hukum syarak itu berlaku, bagaimana pelaksanaan yang perlu kita laksanakan. Mungkin kita faham dia agak sama di situ dalam istilahnya dan juga kefahaman kita, tetapi dia ada perbezaan di situ dari sudut maksud dan apakah yang patut difahami berkenaan dengan istilah-istilah tersebut. Baik, ada soalan Facebook di skrin TV anda dapat kita saksikan dari sahabat kita. Macam mana menyebut dia LYIZ Liz mungkin Liz Liz Kaiman. Baik, Assalamualaikum Ustaz, apakah sah solat seseorang perempuan tatkala dia mengeraskan suaranya suara bacaannya dalam solat, baik solat bersendirian maupun menjadi imam kepada makmum wanita? Dan apakah makmum perempuan juga perlu mengeraskan suara? Amin. Baik, mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Liz Kaiman yang bertanyakan soalan. Jadi
Mengeraskan suara. Mengeraskan suara ataupun menguatkan suara. Melantangkan suara. Ataupun dalam ni menjaharkan. Dia baca ada dua. Satu bacaan jahar, itu disebut keras atau kuat tu kan. Satu lagi sir, baca dengan perlahan. Apa maksud sir ni? Perlahan ni maknanya kita baca hanya mendengar telinga kita sendiri. Itu dia panggil sir. Bacaan dengan perlahan. Bacaan dengan kuat, dengan jahar, dengan keras tadi adalah kita baca sekurang-kurangnya orang sebelah kita dengar. Itu dia kira jahar dah. Bagi orang perempuan macam mana? Bagi orang perempuan, kalau tak kisahlah dia solat seorang ke, dia solat sama-sama dia, jemaah wanita ke, kalau ada orang ajnabi, orang yang bukan mahram di situ, maka dia kena baca secara sir, secara perlahan. Faham? Tetapi bagaimana kalau tak ada siapa, dia seorang-seorang je? Ataupun dia jemaah wanita saja, tak ada orang lain lagi dah. Maka kalau kita lihat kepada pandangan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, qala an-Nawawi amma al-mar'atu faqala aktharu ashabina in kanat tusalli khaliyatan aw bi hadrati an-nisa aw rijal maharim jaharat bil qira'ah sawa salat bi niswah aw munfaridah wa in salat bi hadrati ajnabi asarrat. Itu yang kalam al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Yang mana Imam Nawawi kata, adapun wanita, berkatalah sebahagian besar ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau dia solat seorang-seorang, khaliyatan maknanya sunyi daripada orang lah, dia seorang-seorang, ataupun dengan kehadiran para wanita sahaja, ataupun lelaki yang mahram, keluarga dia sahaja, maka dia boleh baca dengan kuat tadi. Dia baca dengan jahar tadi. Faham. Boleh baca dengan kuat. Tapi kata ulama, kuat dia tak sama kuat laki-laki. Laki-laki tu kuat, dia kena low sikit, kena rendah sikit pada laki-laki. Tapi masih lagi boleh mengeraskan tadi suara, menguatkan suara. Tetapi sama ada dalam konteks dia solat bersama jemaah wanita ataupun dia solat secara bersendirian. Tapi keadaan mereka itu berada terasing daripada orang yang bukan mahram. Tetapi kalau dia solat dalam keadaan kehadiran orang ajnabi yang bukan mahram, maka pada ketika itu asarrat, baca dengan sir, baca dengan perlahan. Itu pegangan dalam mazhab kita. Wallahu alam. Bezanya di situ, bila mana ada mereka yang ajnabi di situ, maka bacalah dengan perlahan, dan jika mana bila bersendirian ataupun sama-sama mereka saja, boleh dibaca secara jahar. Baik, sidang penonton, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, tahniah diucapkan kepada penonton-penonton yang masih setia menyaksikan Tanyalah Ustaz pada pagi ini untuk bersemangat dan terus kekal semangat dalam menuntut ilmu, untuk mencari mutiara-mutiara indah sebagai ilmu dalam kehidupan kita, dijadikan sebagai manfaat dapat kita meneruskan perjalanan kehidupan kita dengan lebih baik berbekalkan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan kita. Baik, dan pagi ini kita membicarakan tentang ilmu fiqh yang mana nak memberikan pencerahan berkenaan dengan sah dan batal dalam setiap amal ibadat yang kita lakukan supaya tidak ada lagi kekeliruan yang bermain di fikiran bila mana kita melaksanakan sesuatu perkara. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan dari sahabat kita di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3, dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan semua, adakah garis panduan sah atau batal sesuatu ibadah sudah ditetapkan? Dalam situasi bagaimanakah hukum tersebut boleh berubah-ubah mengikut keadaan semasa? Dan soalan yang kedua, bagaimana pula di dalam beberapa perkara ulama berbeza pendapat tentang hukum
sesuatu hukum. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan garis panduan sah dan batal, adakah sudah ditetapkan? Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ya, para ulama fiqh dan juga dalam usul telah menggariskan bagaimana cara-cara untuk menjadikan ibadah kita sah dan juga menghindarkan perkara-perkara yang menyebabkan membatalkan ataupun tidak sah. Sebagaimana yang kita sebut, memanglah ada bertepatan dengan rukun, bertepatan dengan syarat, maka itu semua menjadikan sah. Tetapi kalaulah dia tidak bertepatan dengan rukun, syarat dan sebagainya, maka ia tidak sah ataupun batal. Namun bagaimana persoalan tentang hukum hakam yang berubah-ubah? Memang kita tak dapat nafikan hukum ni ada yang thawabit, ada yang mutaghayyirat, ada yang thabit tak berubah, ada yang boleh berubah mengikut uruf dan juga keadaan. Sebab itu kaedah dalam fiqh menyatakan la yunkar taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman, tidak dinafikan, tidak ditolak, tidak diingkari berubahnya hukum dengan berubahnya zaman, iaitu hukum-hukum tertentu terutama yang berkaitan dengan uruf dalam masyarakat. Sebagai contoh, kalau kita baca dalam kitab fiqh, air mutlak ni adalah air mutlak, air apa? Air hujan, air perigi, air laut, air sungai, mata air salji, air embun, air mutlak. Ada sebut air paip tak? Tak ada. Ada sebut tak? Ada sebut tak air paip? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab air paip ini datang pada zaman sekarang. Ya, betul. Tetapi dilihat, boleh tak, sah tak kau guna air paip? Oh, tak sebut ni. Ni bukan air hujan ni, tak boleh. Ni bukan yang perigi ni. Bukan air laut, air sungai. Oh, tak masuk ni mutlak kot, tak boleh. Dah. Sebab apa? Sebab uruf itu sudah berbeza. Uruf kita pada hari ini semua guna paip. Dan paip itu datang daripada Ampangan kan? Dia turun-turun masuk ke orang. Jadi maknanya perkara uruf itu berbeza, maka dia tidak ada masalah, dia boleh digunakan. Yang kita kata benda-benda baru yang berlaku. Begitu juga kalau orang sebut, saya ingat dululah dalam konteks uruf, dulu orang dulu-dululah bila sebut pakai tie ni dia kata haram. tie leher. Yeah. Dia kata haram. Sebab apa? Sebab mereka melihat bahawa waktu itu orang yang pakai tie leher itu dia pakai meniru golongan yang syiar ataupun syiar bukan Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum, dia di kalangan mereka. Maknanya itu dikatakan syiar bagi orang bukan Islam, lambang keagamaan mereka. Faham. Tetapi sekarang ni, zaman sekarang tidak ada beza. Tai ni pakai rasmi saja. Pakai di pejabat, dia tak kira orang Islam pakai, orang bukan Islam pakai, tidak masalah. Dia tidak ada kaitan dengan agama, syiar dan sebagainya. Maka hukum itu sudah berubah menjadi harus boleh pakai. Tidak ada masalah. Kan? Jadi maknanya begitu. Boleh berubah mengikut, terutama perkara yang berkaitan dengan uruf, berkaitan uruf setempat. Baik. Begitu juga tentang bagaimana perbezaan pandangan di kalangan ulama berlaku. Dia sebenarnya bukan sekadar para ulama berlaku perbezaan pandangan. Para sahabat Nabi beza pandangan. Sebab apa beza pandangan? Dalam memahami teks, dalam memahami nas. Contohnya hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi kata, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurazah. Nabi kata, jangan di antara kamu solat asar kecuali di perkampungan Bani Qurazah. Waktu tu nak memerangi golongan Bani Qurazah. Maka sahabat pun nak pergi ke perkampungan Bani Qurazah. Sampai tengah jalan, masuknya waktu solat asar. Dah berbeza pandangan. Kita sebut para ulama ni para sahabat berbeza pandangan. Nak solat dulu dak? Maka sebahagian kata tak boleh solat. Nabi dah pesan solat di perkampungan Bani Quraizah. Sebahagian sahabat kata tak. Yang kami faham maksud yang Nabi sebut itu adalah Nabi maksudkan supaya kita pergi dengan cepat. Kita pergi cepat. Supaya kita sampai cepat. Tapi sekarang dah masuk waktu, kan seelok-eloknya solat di awal waktu, kan? Solat dulu. Maka berbeza pandangan sahabat ni. Ada yang ambil keputusan, kami faham nak kena solat cepat, solat. Masuk waktu kena solat. Ada faham tak? Nabi kata sana lah. Maka sebahagian pergi solat di sana. So ada dua beza pandangan. Pergi jumpa Nabi SAW. Nabi menerima kedua-duanya. Sebab apa? Sebab pemahaman manusia berbeza. Betul. Asalkan mereka tunaikan solat. Yang tak bolehnya tak sembahyang langsung. Itu tak boleh lah. Bincang-bincang tak solat. Itu yang tak bolehnya. Tapi solat tetap ditunaikan. Itu dalam konteks berbeza pandangan, pemahaman saja.
Jadi itu yang berlaku di kalangan ulama. Sebagai contoh, konsep isbal hari ni kadang-kadang duk menjadi masalah kan, duk bergaduh sakan. Isbal, tahu tak isbal? Isbal ni adalah melabuhkan pakaian melepasi buku lali yang dilarang oleh Nabi SAW. Boleh memasukkan seorang itu ke dalam neraka. Orang yang faham secara zahir hadis, dia kata dia kata tak boleh isbal lah. Mana kena pakaian tu kena naik pada buku lali lah. Tetapi orang yang faham maksud hadis itu menyatakan bahawa Nabi larang itu sebab apa? Sebab lil khuyala. Khuyala ni apa? Orang yang sombong. Sebab zaman dulu lagi mana labuh lagi sombong, lagi mana labuh lagi takabur. Jadi larangan Nabi itu bukan semata-mata pada pakaian itu, tetapi pada kesombongan yang wujud daripada pakaian tadi. Faham. Tetapi kalau sekarang ini berbeza, dah tak wujud dah perkara tersebut, so tidak ada masalah. Jadi itu berbeza pandangan. Orang masih nak pegang pada zahir, silakan. Orang nak pegang kepada tafsiran, silakan. Perkara ini berlaku perbezaan. Kita sebut tadi sahabat pun berlaku. Contohnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar berlaku berbeza dari sudut nak mengumpulkan Quran, jama'ul Quran. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar tak terima sebab Nabi tak nak buat. Tapi Sayyidina Umar bagi rasional dia untuk kebaikan, di mana ramai dah yang meninggal syahid dan sebagainya, Quran nak dipelihara, akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersetuju. Itu perbezaan pandangan. Itulah kita lihat berlakunya perbezaan pandangan di kalangan ulama macam itulah berdasarkan dalil, pemahaman, berdasarkan kepada keluasan yang ada. Contohnya bila mana Allah sebut wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, iaitu orang yang diceraikan, wanita yang diceraikan iddahnya 3 quru. Quru ni berbeza juga pandangan. Sebab berbeza pandangan? Sebab dalam bahasa Arab itu sendiri quru membawa maksud haid. Quru juga membawa maksud suci. Jadi di situ berbeza pandangan ulama. Dan mazhab Syafi'i dia kata bahawa 3 kali suci. Mazhab Hanafi dia kata 3 kali haid. Dan ini merupakan satu keluasan. Itu yang disebut sebagai ikhtilafu ummati rahmah. Walaupun ini bukan hadis Nabi, tetapi ianya ada kebenaran pada perkara-perkara tertentu saja, iaitu perbezaan. Itu sebenarnya rahmat, memberi keluasan kepada kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Satu perbezaan membawa rahmat atas kita memahami satu tuntutan dalam kehidupan kita, dan kadang-kadang berbeza disebabkan dalil, pemahaman dan juga keadaan sesuatu perkara tersebut. Baik, ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Baik, soalannya begini. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Katanya sekarang ni ramai yang mengalami sakit psikiatrik seperti bipolar disorder, anxiety, kemurungan, epilepsi, yakni sawan dan lain-lain, menyebabkan diri sendiri tidak sedar dan tidak tahu siapa dirinya. Ibadah seperti wuduk, solat, puasa dan lain-lain dilakukan dalam separuh sedar. Adakah sah ibadahnya? Adakah dia perlu mengulangi dan qada ibadahnya selepas dia sembuh? Dan bagaimana pula ibadah bagi yang baru sedar dari koma, yakni pengsan, yang masih belum sedar sepenuhnya? Terima kasih, dan terima kasih juga Nurul Hidayah Saifuddin. Soalan yang ditanyakan menarik soalannya. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk pencerahan. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan semasa yang berlaku pada hari ini. Ramai yang sakit macam-macam, sampaikan yang seolah-olah hilang akal pun ada. Dia sakit psikiatrik dan seumpamanya. Jadi bagaimana keadaannya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklifkan kepada seseorang melainkan sesuatu yang dia mampu untuk melaksanakannya. Jadi pelaksanaan itu berdasarkan kemampuannya. Takat mana dia mampu, dia buat. Dan lagi mana dia berakal, dia sedar, dia laksanakan. Tetapi kalau koma, seumpama kita tak ada sedar, tak sedar. Kalau dia dalam koma tu sebagai contoh, contohnya dia koma, dia tahu. Kita tak tahu. Dia sendiri, orang koma ni kadang dia boleh tengok orang datang. Dia boleh tahu, kan? Jadi maknanya dia buat sekadar mana yang dia sedar. Walaupun orang tak tahu. Buat macam mana? Dengan hati dia je. Solat dengan hati. Sebab apa? Sebab itu saja yang boleh yang gerak. Kecuali kalau dia tak sedar langsung, macam hilang akal lah, tak sedar langsung, maka itu dimaafkan. Digugurkan tuntutan waktu itu kerana dia tidak lagi ditaklifkan dalam suasana yang seumpama itu. Jadi tidak masalah lah. Tetapi dalam keadaan dia normal, dalam keadaan dia mana akal dia masih berfungsi, maka dia wajib laksanakan. Adapun sakit yang akal masih elok tapi cuma sakit paralyzed lah, lumpuh lah, tapi akal dia cantik apa semua, itu kena buat ikut kemampuan. Macam Nabi kata, salli qa'iman, solat berdiri, wa illam tastati' faqa'idan, kalau tak mampu duduk, wa illam tastati' fa'ala jamin, kalau tak mampu juga mengiring atau berbaring. Jadi
solat dengan segala kemampuannya selagi mana akal kita masih lagi berfungsi. Tapi kalau satu tahap dia tak berfungsi ataupun jadi nyanyok yang keterlaluan yang tak ingat apa dah, dia pun lupa apa semua, itu dimaafkanlah. Tapi ada satu yang nak dikaitkan dengan soalan yang Ustaz jawab sebentar tadi, berkenaan dengan kalau pula bagaimana kedudukan sah dan batal bagi mereka yang was-was dan juga tak tahu tentang perkara tersebut, Ustaz. Jadi bagaimana? Okay, ada sedikit pencerahan. Baik, cerita was-was ni satu kisah yang memang banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Was-was ni daripada syaitan. Was-was ni kita jangan ikut sangat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia mari was-was ni kan. Duk tengah solat, aku ni batal wuduk ke tak? Itu kaedah kata al-yaqin la yuzalu bisyak. Iaitu keyakinan kita sedang berwuduk tadi ni. Tidak dihilangkan dengan syak wasangka yang datang itu. Tak jadi. Sebab itu Nabi SAW bila ada yang bertanya begitu, Nabi bagi petua gini. Jangan tinggalkan solat kecuali bila mana kamu mendengar bunyi ataupun menghidu bau. Itu baru confirm batal wuduk, kan? Ni duk rasa dia, aku batal kot, tapi tak ada bunyi apa-apa, mana tak keluar angin pun, tak bau apa-apa, maka itu was-was. Was-was tu daripada syaitan. Itu yang berlaku. Dan kalau kita tengok was-was ni, saya nak sebut sikitlah, alang-alang sebut tentang was-was ni. Macam mana cara nak mengatasi was-was? Itu penting. Sebab banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita perkara ini. Sebab tu yang sembahyang, yang solat, usolli 10 kali mana? Was-was lah tu. Was-was dia usolli. Baik tak payah usolli langsung kalau macam tu. Tak dapat-dapat. Tak dapat-dapat. Tak masuk-masuk kira. Allahu Akbar. Banyak sangat berlaku. Kadang di masjid mengganggu orang lagi. Dan benda ni berlaku banyak. Sebab itu, kalau kita lihat pandangan-pandangan ulama untuk cara mengatasi was-was, ia disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Dia kata, al-i'rad anha jumlah kafiyah. Kamu jangan duk peduli. Itu pertama sekali. Jangan duk peduli. Dia datang ganggu apa semua, tak peduli. Kan? Tak usah hirau langsung. Masalahnya kita duk ikut dia. Itu satu, jangan peduli. Yang keduanya, kita kena sabar untuk terus lawan syaitan. Sebab kita tahu was-was daripada syaitan. Al-Is bin Abdul Salam menyatakan, iaitu dawa'ul waswasah an ya'taqid anna dhalik khatir syaitani. Ubat kepada was-was ni caranya kita tahu itu ni datang dari syaitan. Bila kita tahu itu datang dari syaitan, kita berkewajipan untuk memerangi syaitan kerana dia adalah musuh kita. Maka bila mana kita memerangi dia, kita mendapat thawabul mujahid, kita mendapat pahala orang yang berjihad. Sebab apa? Li'annahu yuharib aduwallah, kata Al-Is bin Abdul Salam, kerana kita telah melawan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dapat pahala dekat situ. Jadi maknanya, tuan-tuan, kita sabar dan terus lawan. Sebab itu was-was daripada syaitan. Yang ketiganya, kita kena belajar. Ini penting sekali, majlis ilmu, untuk kita melaksanakan tata cara ibadah yang sahih, yang sah. Kena belajar, kena ada ilmu. Sebab itu Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan annal waswasah la tusallit illa ala man istahkama 'alil jahl. Maknanya was-was dia tak akan datang melainkan pada orang jahil. Bila jahil tu dia tak tahu. Dia rasa macam tak betul dah, dia rasa macam batal dah, sedangkan tak batal pun. Jadi maknanya ilmu tu penting, wajib untuk belajar ilmu. Seterusnya kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab syaitan ganggu. Jadi kita mohon perlindungan Allah. Macam disebut dalam hadis Nabi SAW, ada syaitan yang ganggu dalam solat. Nabi kata, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Syaitan yang ganggu solat tu nama dia khinzib. Fa idza ahsastahu, bila mana kamu rasa dia mengganggu, fata'awadz billah, maka hendaklah kamu beristiazah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan watfil ala yasrika thalathan, hadis riwayat Imam Muslim. Dan kamu ludah 3 kali ke kiri. Ludah jangan ludah sungguh, ludah dengan isyarat. Jadi maknanya kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya orang was-was ni memperbanyakkan doa. Doa minta pada Allah Taala sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Katakan, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada mereka datang kepadaku. Dan juga kita memperbanyakkan doa yang Nabi sangat-sangat banyak. Nabi baca doa ini. Doa yang disebut juga oleh Ummu Salamah, iaitu, ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ni kita nak kena banyakkan doa ni. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atika, atas ketaatan kepadamu. Jadi kita memperbanyakkan doa, insya-Allah. Mudah-mudahan dihilangkan daripada was-was. Cara menghilangkan was-was tersebut, jangan peduli, sabar lawan bisikan syaitan, belajar dan mohon perlindungan serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3. Saksikan sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama sidang penonton setia Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru untuk sambungan 30 minit di TV9. Semoga kita dapat sesuatu yang menarik pada hari ini, mutiara-mutiara ilmu, dan mungkin ada beberapa istilah yang selalu kita dengar dalam kehidupan kita. Mungkin kita tak dapatkan kefahaman berkenaan dengan istilah tersebut, dan saya yakin pada hari ini kita dah dapat satu kefahaman berkenaan dengan istilah-istilah yang biasa kita dengar dalam kehidupan kita, khususnya istilah-istilah berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Baik, sidang penonton, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Laila Dila Rosa. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Adakah batal segala amalan seseorang itu sekiranya dia merasa sudah berputus asa ketika diuji dengan sesuatu penyakit ataupun kesusahan, dan merasakan itu semua balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak menganggapnya satu ujian dan kasih sayang darinya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan, Laila Dila Rosa. Katanya tadi habis amalannya bila mana berputus asa kerana diuji dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan apakah seseorang itu dia putus asa dalam kehidupan dia menyebabkan pelakuan atau ibadatnya batal. Tidak, dia tidak batal. Kalau solat dia contohnya menepati hukum syarak, menepati rukun syarat, maka solat itu sah. Dia sahnya lah. Dia diterima oleh Allah. Perkara nombor 2 pula, sebab nak diterima oleh Allah Ta'ala pula dia berkaitan dengan khusyuk dia, berkaitan penyerahan diri dia kepada Allah. Dia disuk pahala yang dia akan peroleh. Tapi disuk sah ni apabila menepati rukun syarat, sah. Tak ada masalah. Bab dia putus asa ni bab jiwa yang perlu dibaiki. Dia ada kaitan dengan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam konteks ini, dalam konteks ada kaitan sikit dengan akidah. Dalam konteks kita ni, sebab apa kita putus asa? Sebab kadang kita tak kenal Allah ataupun kita sangka buruk dengan Allah. Bila mana ujian yang datang kepada kita, Allah sebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mudah-mudahan satu benda yang kamu nampak tak suka, kamu tak suka, kadang-kadang ia baik bagi kamu. Jadi Allah nak bagi tahu pada kita, segala apa yang Allah uji kita sebenarnya ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Asalkan kita bersabar dan kita tidak berputus asa. Sebab sifat orang beriman dia tak putus asa. Wala tai'as min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah berlimpah ruah. Jadi mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat yang diuji dan sebagainya, mereka terus membina kekuatan jiwa insya-Allah untuk kembali ataupun
meyakini setiap apa yang berlaku itu ada hikmah tersendiri yang ditentukan oleh Allah. Semuanya betul, baik, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita dapat fahami ibadat itu satu hal lain, dan berputus asa dan juga stres itu dalam masalah kehidupan dan dugaan itu masalah berkenaan dengan hatinya. Jadi kita doakan kepada mereka, mungkin ada yang seperti itu, kita doakan supaya kuat semangat dan menganggap ujian itu bukan saja tetapi tanda Allah sayang pada seorang hamba itu. Baik, soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan Tuan Ismail. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, saya nak tahu tentang sah atau batal tentang penyembelihan beberapa ekor lembu korban, di mana tukang sembelih ni hanya menggunakan satu pisau sahaja yang masih berdarah tanpa dibasuh untuk menyembelih beberapa ekor lembu yang lain. Tolong berikan pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan yang bertanyakan soalan berkenaan dengan pisau yang sama, lembu yang berbeza. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail yang bertanya. Jawapannya sah. Ya, sah. Sah sebab apa? Sah sebab tidak disyaratkan pisau itu mesti suci. Tidak disyaratkan. So ada darah dan sebagainya pun boleh, asalkan pisau itu tajam yang boleh menepati syarat, iaitu dapat memutuskan dua urat. Dia panggil urat mari dan juga urat halqum. Kalau kita orang Melayu panggil mareh. Mareh ni planet mareh. Mari itu asal kata mari. Urat halqum, dan juga mari urat pernafasan dan juga urat makan. Jadi bila mana pisaunya tajam dapat memutuskan kedua-dua urat tersebut, maka hukumnya sah walaupun pisau itu masih ada kesan darah. Sebab macam kita sebut tadi, tidak disyaratkan mesti suci bersih yang kata pisau tersebut. Sebab yang disyaratkan itu mestilah tajam yang dapat memutuskan kedua-dua urat. Jadi tidak ada masalah walaupun dengan satu pisau yang imported, yang pisau ni yang betul-betul bagus ni kan. Yang ditempah khusus kan. Dia punya satu pisau boleh banyak ekor sekali yang dia boleh sembelih. Namun begitu seeloknya kita lap lah kalau darah. Kan, sebab nak sembelih haiwan lain pula takut dia bau darah dan sebagainya. Kita nak ada sifat rahmat terhadap haiwan. Itu antara kebaikan-kebaikan yang perlu kita buat, perlu kita jaga kan. Itu jawapannya sah, tetap sah, tetapi kita menunjukkan rahmat kita dan ihsan kita kepada haiwan yang bakal disembelih tersebut. Jadi basuhlah dahulu, bersihkan, dan barulah sembelih kepada lembu yang lain. Okey, baik, soalan seterusnya sama juga di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan, Puan Tina dari Pahang. Okey, bertanyakan soalan, Assalamualaikum. Bagaimana orang yang cacat seperti kudung melakukan solat jamak sepanjang hayatnya dikhawatiri takut jatuh katanya? Sahkah solatnya atau bagaimana caranya Ustaz? Jadi mungkin Ustaz ada pencerahan berkenaan soalan. Baik, terima kasih kepada yang Puan bertanya. Puan Tina tadi ya. Seorang yang cacat, apakah dia dibolehkan solat jamak? Itu persoalannya. Betul. Kan dalam mazhab Syafi'i dilihat, kalaulah dia bermusafir, dia boleh jamak. Kalau hari-hari dia musafir contohnya, dia boleh berjamak. Contohnya driver bus express yang hari-hari dia bergerak merata tempat, maka dia boleh jamak. Tapi dalam keadaan orang yang sakit ni, sakit yang bagaimana? Okey, sakit kudung. Sakit kudung dia mungkin takut jatuh kerana solat. Jadi itu bukan persoalan jamak sebenarnya. Itu persoalan dia solat mengikut kemampuan. Iaitu dia kudung mungkin kaki dan sebagainya, Allah alam, takut jatuh tadi kan. Kalau dia tak boleh stabil, tak boleh berdiri. Tengok boleh berdiri ke tak? Memang tak boleh. Kalau berdiri je nak tumbang. Berdiri je nak tumbang. Maka pada ketika itu dia boleh tunaikan solat seperti biasa tetapi dengan cara duduk. Sebagaimana hadis yang Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain ni tanya Nabi, ya Rasulullah, kanat bi bawasir. Ya Rasulullah, aku dah menyakit bawasir. Sakit. Sakit. Jadi nak solat macam mana? Nabi kata, salli qa'iman, solat berdiri kalau mampu. Wa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak mampu kau solat cara duduk. Wa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tak mampu juga kau solat secara mengiring, maknanya berbaring. Jadi maknanya di situ solatlah ikut kemampuan. Jadi dalam kes kudung tadi tengok mampu macam mana. Mampu berdiri walaupun sekejap, berdiri dulu baru duduk. Tetapi kalau daripada awal tak mampu berdiri, maka solat cara duduk. Jadi insya-Allah selamatlah. Jadi dia tak ada kaitan dengan jamak tadi, tetapi dia solat macam biasa, cuma diberi rukhsah, keringanan dalam konteks dia boleh buat secara duduk.
ataupun secara baring, ikut keadaan seseorang itulah macam mana. Faham? Bukan soal jamak itu, tapi solat ikut kemampuannya. Bagaimana setakat mana yang dimampu padanya, maka lakukanlah solat tersebut. Baik, mudah-mudahan menjawab persoalan. Dan soalan seterusnya, ada sahabat kita di WhatsApp dari Muhammad Khairul Faizal dari Mentakap Pahang juga. Baik, dia bertanyakan, saya telah lafaz rujuk pada isteri saya. Dalam iddah, isteri tak setuju, Ustaz, sah atau batal rujuk saya tu, minta pencerahan. Terima kasih kepada tuan yang bertanyakan soalan. Bagaimana Ustaz, sah ataupun tidak rujuk tapi tidak diterima? Seorang itu dia bercerai, masih dalam iddah. Bila mana dalam iddah itu dia masih milik suami, maka suami merujuk itu sudah dikira sah. Namun begitu perlu dirujuk kepada mahkamah. Perkara ini. Sebab apa? Sebab mahkamah akan melihat bagaimana ada unsur kemudaratan atau sebagainya. Jadi dalam hal ini, cerai pun kena rujuk mahkamah. Itu undang-undang yang ada untuk menjadi sesuatu itu lebih baik. Dan juga nak rujuk juga kena rujuk, kena refer kepada mahkamah supaya ianya berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak menganiaya siapa-siapa. Tetapi kalau hukumnya begitulah, rujuk itu daripada pihak suami. Ya, wallahualam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Pencerahan berkenaan dengan soal rujuk sebentar tadi. Kata Ustaz, sudah sah tetapi mestilah rujuk di mahkamah dan juga lihat juga keadaannya bagaimana, adakah mendatangkan kemudaratan ataupun tidak. Baik, Ustaz, berkenaan dengan sah dan batal dalam kehidupan ni, adakah dia hanya berkait dengan perkara ibadat saja ataupun ada juga sah dan batal dalam urusan dunia, Ustaz? Jadi bagaimana? Mungkin ada sedikit pencerahan, Ustaz? Baik, sah dan batal kita lihat dalam konteks yang kita bincang ni, dalam konteks hukum syarak lah. Dia ada peraturan-peraturan sah atau batal. Dunia ni hukum yang kita buat sendiri. Mungkin ada yang hukum dunia, antum a'lam bi umuri dunyakum, kata Nabi, kamu lebih mengetahui soal dunia kamu. Jadi ada benda yang kita buat syarat-syarat, kan? Orang nak bekerja ada syarat dia. Kalau kamu tak ikut syarat, kamu kena tindakan disiplin dan sebagainya. Terbatal kontrak. Itu boleh, tidak ada masalah. Itu hasil persetujuan kita. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kaitan. Dia lebih kepada perbincangan persetujuan dan sebagainya. Itu perkara yang melibatkan keduniaan. Tapi yang kita bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan hukum syarak dan berkaitan dengan amal ibadat yang kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya bila mana sah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bila mana batal itu, maka terjadi suatu perkara yang tidak diingini, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sidang penonton, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita bersama kembali untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada penonton-penonton. Saya yakin pen di tangan dan buku nota yang ada bersama dengan anda sudah penuh dengan catatan info pada hari ini berkenaan dengan maklumat-maklumat penting, ilmu-ilmu penting berkaitan dengan topik yang kita bincangkan, supaya ingat satu benda sahaja, apa yang kita dapat pada hari ini sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan menjadi manfaat. Dan saya tertarik nak ambil satu soalan di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan berkenaan dengan solat di luar dari ruang utama. Baik, bagaimanakah soalannya? Kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz, sah atau tidak solat jemaah di luar dewan solat utama jika semua pintu ruang solat utama tidak dibuka waktu solat? Sesetengah penceramah atau ustaz kata tidak sah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Megat dari Ceras.
yang bertanyakan soalan, mungkin kita boleh kaitkan dengan dua situasi. Satu, mereka yang solat bersendirian di ruang solat luar, dan juga yang kedua itu mereka yang solat ada jemaah di dalam tapi tak boleh masuk sebab penuh ataupun sebagainya, tapi dia solat di luar. Jadi bagaimana keadaannya? Mungkin orang kata kena buka pintu. Silakan. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ya. Memang dalam mazhab Syafi'i menyatakan tentang bagaimana kalaulah solat dalam dua tempat yang berbeza, yang ditutupi satu bangunan dengan bangunan yang lain, maka itu tidak boleh ikut secara berjemaahnya. Faham. Tetapi dalam konteks masjid kita, orang tutup kadang-kadang aircon, so dia tutup sliding door-nya itu, kan? Dan dia berada masih lagi pada tempat yang sama, dalam masjid yang sama, cuma di luar solat utamanya penuh tadi atau aircon tadi dan sebagainya. Maka asalkan dia masih lagi boleh mengikuti imam dengan melihat pergerakan imam atau mendengar pergerakan imam, maka solatnya masih lagi sah. So tidak ada apa-apa masalah sebab dia masih lagi berada pada masjid yang sama. Kecuali lah kalau dia di rumah dia. Masjid sebelah. Masjid sebelah. Jadi maknanya itu dua keadaan yang berbeza kat situ kan. Wallahualam. Jadi maka dibolehkanlah Ustaz. Tapi kalau contoh kita alang-alang kita bertanya berkenaan dengan solat di situ, kita kaitkan dengan soalan. Kalau contoh di dalam ruang solat utama ada orang solat jemaah tapi dia perasan dan nak masuk tak boleh, tak muat. Jadi ada pula yang di belakang ni dia buat satu lagi pula Ustaz, solat jemaah dan mungkin dia tak tahu dan sebagainya. Jadi macam mana Ustaz? Sedikit pencerahan. Dia tidak boleh buat dua jemaah dalam satu masa. Faham. Kerana itu boleh menimbulkan pertelingkahan, pergaduhan dan sebagainya. Kecuali kalau dia ni nak solat lain, solat musafir ke, sama-sama dia solat jamak nak qasar, dia tak nak campur dengan orang dalam, itu tak apalah. Bukan maknanya bukan kenal, tapi kalau tengok kadang-kadang berlaku dia tengok tak berkenan tu imam tu. Allah. Kan. Tak berkenan, jom kita buat lain lah kan. Dalam masa yang sama tak boleh. Kecuali bila dia selesai yang pertama, dia nak buat yang kedua, itu boleh. Kan? Tapi kalau dia buat juga sah Ustaz, tapi buat sah, tetapi perbuatan itu sebab sah tak sah ni dia bila mana berdepati rukun syarat sah kan? Sah kan? Tetapi perbuatan itu sengaja nak menimbulkan pertelingkahan. Contohnya kalau kita solat pakai baju curi, sah tak solat kita? Baju ni curi, baju curi. Solat sah bila mana kena rukun, kena syarat. Tetapi dari sudut penerimaan insya-Allah, itu dia pergi kepada situ. Betul. Macam mana kamu dalam keadaan baju kamu curi, kamu telah melakukan perbuatan yang haram, kan? Jadi maknanya solat sah, tetapi kita tengok dalam konteks yang seterusnya, penerimaan insya-Allah Taala hasil perbuatan itu akan nak menimbulkan pertelingkahan, menimbulkan permusuhan dan sebagainya yang diharamkan. Betul. Ya. Baik. Terbaik jawapan Ustaz berikan kepada kita, dapatkan pencerahan di situ berkenaan dengan solat jemaah di luar Dewan Solat Utama sebentar tadi. Dan ada satu lagi soalan di WhatsApp, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita. Katanya di sini, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya nak tanyalah, adakah wajib seorang wanita yang mengambil wudu untuk membasuh sekali rambutnya, yakni bahagian sideburn dekat dengan telinga itu, maka mereka ketika membasuh muka, kalau rambut panjang, so kena tarik keluar sideburn dan basuh hingga ke hujung rambut ke? Saya keliru sebab ada ustaz kata tak perlu dan ada ustaz kata tak sah kalau tak melakukan perkara ini. Jadi saya confused katanya. Terima kasih bertanyakan soalan. Saya rasa ramai juga yang bertanya berkenaan dengan soalan ini, khususnya golongan wanita. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada persoalan. Biar tahu jangan keliru. Jangan keliru. Jadi memang ada perbezaan. Ada orang kata sah, ada orang kata tak sah sideburn ni. Sebab apa? Dia perbezaan dekat mana? Perbezaan itu adalah rambut itu adakah rambut ataupun bulu yang tumbuh kawasan muka? Itu persoalan dia. Macam orang lelaki memanglah dia akan ni dipanggil apa kalau ada sideburn sampailah jadi jambang dan sebagainya, itu bulu yang tumbuh di kawasan muka. Dia tak kira rambut saya. Ada tak rambut? Dia bukan rambut. Maka dengan sebab itu kita kena basuh muka termasuk segala bulu-bulu yang ada di kawasan muka. Cuma persoalan sideburn wanita ni, dia rambut ke dia tumbuh kawasan muka? Adakah wanita itu ada sideburn contohnya ataupun itu sebenarnya sebagai pada rambut dia tumbuh kawasan kepala? Di situ khilaf dekat situlah. Yang menyatakan dah itu memang tumbuh di kawasan muka. Kita tengoklah had muka kan. Kalau tumbuh di kawasan muka, di situlah yang perlu dibasuh. Kerana apa? Kerana dia masuk kawasan muka. Tetapi kebanyakan para ulama pada hari ini dia melihat bahawa itu rambut. Di soalan betulnya rambut.
Kan? Rambut. Nampak dekat-dekat muka tapi dia rambut. Bila rambut, maka dia tak perlulah. Dia hanya perlu basuh muka sahaja. Sebab rambut ni dia tak perlu basuh. Dia kena menyapu sebahagian kepala sahaja. Kan termasuk rambut lah kalau rambut ada kat kepala. Begitu. Katanya tadi ada sedikit tambahan. Katanya tadi kalau rambut panjang katanya, adakah kena basuhkan Kalau yang rambut hujung tak perlu. Kalau rambut tak perlu. Tapi kalau bulu di muka, Kena. kalau itu termasuk muka, memang itu perlu. Walaupun panjang pun. Ataupun dia potong je lah. Kalau kita orang ni dia potong je lah. Atau kena. Tetapi kalau rambut gosong kepala, maka tak kena. Kan? Jadi kita nampak bahawa kebanyakan hari ini kita nak tentukan dulu. Perempuan ni ada yang memang dia sampai tumbuh kawasan muka, ada yang tidak, dia masih di kawasan kepala, so tidak ada masalah. Kat situ. Baik, okey. Dapatkan perkara itu, bezakan di antara rambut dan juga bulu yang tumbuh di kawasan muka, bezakan di situ. Mudah-mudahan dapat jawapannya. Terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih yang bertanyakan soalan. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Cik Ilyas bin Abu Bakar dari Hitam Pembina. Cik Ilyas Abu Bakar, selamat pagi. Ya tuan, apa soalannya? Soalannya mengenai dengan solat. Solat fardu. Kita melafazkan contohnya seperti sahaja sembahyang fardu zuhur pada kepada Allah Taala, tetapi dalam hati terlintas sembahyang asar. Tak sengaja. Adakah sah atau bagaimana? Dan soalan keduanya mengenai dengan ibadah kurban. Pada satu masa dulu kita tak berapa jahil tentang soal hukum hakam. Maka kita mewakilkan seseorang melakukan kurban, kita tidak berniat. Orang lain dah berniat atas kita. Minta pencerahan. Bolehkah atau sah atau bagaimana, doktor? Macam Tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan? Ya. Soalan kedua ni macam mana? Ibadah kurban yang tidak berniat, kita tak berniat. Orang yang melakukan kurban tak berniat, tapi mewakilkan pada orang yang melakukan ibadah kurban, berniat atas kita. Okey, baik. Kerana jahil pada satu masa dulu tak buku agak minta pencerahan itu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ilyas di Pulau Pinang bertanyakan soalan. Dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan solat salah niat di mulut zuhur, dalam hati asar, ataupun di dalam hati zuhur, di mulutnya asar, niatnya lain. Jadi kita jawab soalan pertama dulu. Silakan. Yang pertama sekali, rukun solat itu memang niatlah. Dalam apa juga ibadat, rukun niat memang tak dapat tidak berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Wan niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, bukan yang di mulut tu. Di mulut lafaz niat. Itu sunat saja mengikut sebagian ulama. Maka dengan sebab itu yang dikira ada di hati kita. Apa maksud niat? Niat tu qasdu syai' muqtadinan bi fi'lih. Qasdu syai' mana kehendak kita nak melakukan sesuatu. Jadi kes sahabat kita daripada yang hitam tadi, saudara Ilyas tadi, dia kata dia berdiri untuk solat zuhur. Dia sebut betul solli fardhu zuhri, sebut tu betul. Tapi dia duk ingat asar. Hati dia memang dia teringat asar. Dia takbir tu kadang-kadang dia ingat nak sembahyang asar. Sebenarnya zuhur. Mulut tu sebut zuhur sebab orang lain sebut dia terikut. Tapi hati lepas solat apa semua baru dia teringat, aku ni asar tadi. Kan? Maka dengan sebab itu solatnya tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Sebab apa? Sebab yang dikira apa yang dalam hati. Sebab niat itu yang tu, bukan yang lafaz tu. Berbeza dengan kita niat zuhur tapi sebut asar. Niat zuhur kan. Waktu zuhur, niat zuhur tapi mulut tersasul. Solli fardul asri. Solatnya sah. Sebab apa? Sebab yang dikira adalah niat. Tapi kalau tengah-tengah solat tiba-tiba perasa Allah tadi dalam hati asar, ubah tengah solat tak boleh sah? Tak boleh. Kan? Sebab niat tu berlaku pada awal. Muqtarinan bi fi'lih. Ketika mana kita memulakan takbiratul ihram itu. Sebab tu niat ni kadang orang kita dia jadi masalah bab niat sampai was-was ni sebab dia nak sebut satu-satu. Niat ni mudah je tuan-tuan. Niat ni qasdu syai', kehendak kita nak buat sesuatu tu niat dia panggil. Dalam keadaan kita bertakbiratul ihram tu kita masih duk ingat bahawa kehendak kita masih nak solat zuhur, maka jadilah zuhur. Tak perlu nak sebut la usalli fardhu zuhur dalam masa takbir tu yang kita takbir punya lama kan. Tak masuk-masuk kira sebab itulah. Kan sebab dia tak faham konsep niat. Begitu juga bila mana kita nak mewakilkan korban. Korban tadi Ustaz. Maka kita perlu niat. Niat korbanlah menjadi kewajipan pada kita untuk kita berniat. Dan kadang-kadang ada orang kata saya lupa niat. Sebenarnya mungkin lupa kita kata bukan lupa niat sebab biasanya bila mana kita mewakilkan tujuan korban,
wakil ni aku wakil pada kamu. Kita tak sebut saja, kan? Aku wakil kamu untuk aku wakil pada kamu dah. Tapi kita tahu dah wakil untuk apa. Secara adatnya dah tahu. Secara biasanya kita tahu kita wakil untuk apa? Kita wakil untuk melaksanakan ibadah korban. Cumanya satu benda yang saya suka tekankan adalah banyak berlaku kesilapan yang jelas dalam bab wakil ini, supaya akan datang tak berlaku silap lagi, adalah bab wakalah itu yang banyak berlaku pada hari ini bila mana dia mewakilkan kepada seseorang pengurus korban. Pengurus korban itu mengambil upah daripada korban tetapi tidak dinyatakan upah dalam akad. Ini banyak yang berlaku yang perlu diperbetulkan. Sebab upah perlu sebut dalam, kalau bagi mahkamah upah lah, perlu sebut dalam akad wakalah itu. Ya, Wallahu a'lam. Jadi apa-apa pun yang kita lakukan, niat itu penting untuk difahami bagaimana cara niat yang betul supaya setiap apa yang kita lakukan itu niat yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk penerimaannya dari sudut ibadat kita. Baik sidang penonton, sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan tetapi masa menceburui untuk kita berikan kepada anda. Jom kita dengarkan kesimpulan, rangkuman dan poin penting pada hari ini untuk kita catat dalam nota kita. Silakan Ustaz untuk kesimpulan. Baik, terima kasih dan tuan-tuan muslimin dan muslimat penonton setia Tanya Ustaz. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada sedikit perbincangan kita pada hari ini. Yang paling penting sekali adalah niat kita. Ada dua perkara yang perlu kita fokuskan. Yang kita bincang ni untuk memastikan ketepatan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan prasyarat dalam apa-apa juga ibadah yang kita lakukan mesti tepat, mesti betul. Jadi nak betul, nak tepat ni mesti ada ilmu. Orang kata yang bulat takkan datang menggolek, yang pipit takkan datang melayang. Kita kena belajar. Bila kita belajar, kita tahu apa yang perlu kita laksanakan. Yang kedua, sama-samalah kita mengikhlaskan diri kepada Allah. Kita buat sesuatu semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana manusia, bukan kerana riak, ujub, takabur dan sebagainya, tapi kerana Allah. Dua itu kita selarikan. Insya-Allah kita akan mendapat ahsanu amala sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat amalan yang terbaik. Sedikit doa ringkas, silakan. Doa ringkas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzaa wa min sayyi'il asqam. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton, dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Dai Nizal dan ahli panel Ustaz Muhammad Efrino Johari dengan topik istimewa esok 1 Muharram dengan topik hijrah, perancangan dan ilmu. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.